Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini bagi menceriakan lagi program Sayembara Pidato. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya dengan berbesar hati ingin mempersilakan peserta kita yang pertama. Oleh itu, saya menjemput saudari Siti Zulaika binti Zulkifli untuk menyampaikan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi diucapkan kepada saudara pengerusi majlis Firdaus bin Abdul Aziz, seterusnya yang berusaha Dr. Fazliza binti Cik Ahmad, serta saudara dan saudari pemangkit revolusi ummah yang saya muliakan. Hadirin sekalian, tidak kenal maka tidak cinta, tetapi cinta itu buka. Maka ayolah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan maudu pidato saya yang berbunyi konsep kecekapan tenaga dalam pelestarian serta konsep teknologi hijau dalam kehidupan. Warga Dewan yang dikasihi sekalian, konsep kecekapan tenaga dapat dilihat sebagai penggunaan tenaga yang dilakukan secara berhemah dan rasional ketika melaksanakan sesuatu kerja, tidak kiralah dalam kuantiti yang banyak atau sama, tanpa mengabaikan hasil dan keselesaan yang ingin dicapai. Oleh itu, dapat kita kaitkan bahawa konsep kecekapan tenaga dalam kelestarian ini dilihat sebagai penggunaan teknologi yang dilaksanakan untuk mengurangkan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan. Sebagai contoh yang dapat saya lampirkan di sini ialah menggunakan barangan yang mengandungi ekolabel. Untuk makluman semua, ekolabel ini merupakan satu sistem penyebaran yang dihasilkan untuk mengelakkan kesan-kesan berbahaya terhadap alam sekitar, di mana ekolabel ini dilaksanakan ke atas barangan pengguna, termasuklah barangan makanan, serta ekolabel ini juga turut dihasilkan digunakan kepada barangan yang tidak mengandungi fluorokarbon tambahan mudah. Melalui ekolabel ini terdapat barangan yang boleh dikitar semula dan juga terdapat barangan yang menggunakan tenaga yang efisien serta menjimatkan tenaga. Selain itu, contoh yang seterusnya ialah menggunakan barangan yang mengandungi label cekap tenaga, di mana label cekap tenaga ini bertujuan untuk memberi maklumat yang lebih terperinci kepada pengguna untuk membuat pilihan dalam membeli barangan elektrik yang mempunyai cekap tenaga. Selain itu, bintang pada label cekap tenaga ini menunjukkan bahawa barangan tersebut mempunyai tenaga yang menjimatkan ataupun tidak. Sebagai contoh yang dapat saya lampirkan di sini ialah sekiranya sesuatu barangan elektrik tersebut mempunyai taraf 1 bintang, maka ianya menunjukkan bahawa barangan elektrik tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang sangat rendah. Manakala sekiranya barangan tersebut mempunyai taraf 5 bintang, ianya menunjukkan bahawa barangan elektrik tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang sangat tinggi. Di sini saya juga lampirkan beberapa barang yang menggunakan label cekap tenaga seperti peti ais, mesin basuh, televisyen, komputer dan sebagainya. Persoalannya, apakah kepentingan mengamalkan konsep kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian? Bagi mengupas segala persoalan, 2 indikator perdana akan saya utarakan. Pertama sekali, kepentingan mengamalkan konsep kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian ialah untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita sedia maklum, penggunaan bahan api fosil ini menggunakan kos yang sangat tinggi serta ianya juga menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida dan sebagainya. Oleh itu, bagi mengelakkan keselamatan alam sekitar dan juga manusia semakin terjejas, maka penggunaan kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian ini sangatlah penting untuk ditekankan. Seterusnya, kepentingan yang dapat dilihat melalui kecekapan tenaga ini ialah untuk melindungi alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kecekapan tenaga digunakan dalam kehidupan seharian, ianya akan mengurangkan pengeluaran karbon, di mana yang akan menyumbang kepada pemanasan global. Di samping itu, pencemaran udara juga dapat dikurangkan serta sekaligus dapat mengurangkan
GSG dalam jangka masa yang singkat. Hadirin dan hadirat sekalian, saya teruskan lagi pidato saya dengan kupasan yang lebih mendalam tentang amalan konsep teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Terlebih dahulu, teknologi hijau ditakrifkan sebagai satu cara yang dilaksanakan untuk menjaga alam sekitar serta alam semula jadi dengan menggunakan barangan pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem yang meminimumkan impak negatif daripada aktiviti atau kegiatan manusia. Untuk makluman para hadirin sekalian, terdapat beberapa sektor yang turut terlibat dalam melaksanakan teknologi hijau dalam kehidupan. Antaranya ialah sektor bangunan, di mana sektor bangunan ini menggunakan pembinaan bangunan hijau. Sebagai contoh yang dapat saya lampirkan di sini ialah pembinaan bangunan berlian, di mana pembinaan bangunan berlian ini merupakan pembinaan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga air yang cekap serta pengurusan sisa pekerjaan yang baik. Seterusnya, sektor pengangkutan juga turut terlibat dalam teknologi hijau ini, di mana sektor pengangkutan ini menekankan kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. Sebagai contoh, menggunakan mod pengangkutan hijau, di mana bermula dengan pejalan kaki, basikal, pengangkutan awam sehinggalah ke kenderaan individu. Seterusnya, sektor sisa dan air sisa juga turut terlibat dalam teknologi hijau ini, di mana sektor sisa dan air sisa ini meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan mengolah sisa dan air sisa ini menjadi bahan baru seperti baja kompos. Akhir sekali, sektor yang turut terlibat, yang sering terlibat dalam teknologi hijau ini ialah sektor pertanian dan juga perhutanan, di mana sektor ini menekankan kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida yang mendalam dalam udara kepada persekitaran. Sebagai contoh, aplikasi yang dilakukan, aplikasi teknologi hijau yang dilakukan di dalam sektor pertanian ini ialah menanam semula pokok-pokok yang boleh digunakan, yang boleh membantu alam sekitar, serta mengawal pembalakan dengan mewartakan banyak lagi hutan simpan. Hadirin dan hadirat sekalian, suka untuk maafkan saya, hadirin dan hadirat sekalian, daripada realiti ini dapat kita jelaskan bahawa terdapat banyak kepentingan apabila kita mengamalkan konsep teknologi hijau dalam kehidupan seharian ini. Antaranya ialah untuk memelihara alam sekitar serta membantu untuk mengurangkan komposisi kumpulan gas hijau, iaitu seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sebagainya. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai penutup upacara ilmu kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada hadirin sekalian bahawa pengamalan konsep kecekapan tenaga, teknologi hijau dalam kehidupan seharian ini sangatlah penting, kerana terutamanya dalam usaha untuk menjaga dan melindungi alam sekitar. Oleh itu, diharapkan semua pihak agar berganding bahu untuk mengamalkan amalan konsep-konsep ini agar dapat memberi impak yang positif kepada semua pihak. Dengan ini, saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Di atas dahan borong tepua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan buat semua, moga kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan program sayembara pidato kita pada pagi ini, saya dengan membesar hati ingin mempersilakan dan menjemput Saudari Nuralianisha binti Omran bagi menyampaikan pidatonya. Dipersilakan. Bela berbahtera dari Medan, singgah sebentar di Kuala Keran. Salam perpaduan saya ucapkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Saudara Firdaus bin Abdul Aziz, yang arif lagi bijaksana, hakim yang mempaksikan keadilan, yang sentiasa setia dengan jamuran ini iaitu penjaga masa, yang berusaha Dr. Fazil Zahri PJ Ahmad pensyarah pendidikan awal kanak-kanak serta rakan yang saya segani dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuat masalah diri, bukanlah untuk membuat tarian salsa dan bukanlah pula untuk mengalunkan irama pop yeye.
Dia menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk kepentingan mengaplikasikan teknologi hijau dan kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian. Hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak mewarisi alam sekitar ini daripada nenek moyang kita. Sebaliknya kita meminjamnya daripada generasi masa akan datang. Sudah pasti kalian mendengar baik-baik kata ini daripada Mahatma Gandhi, iaitu seorang pemimpin tersohor India. Maka sudah terbuktilah bahawa alam sekitar ini adalah harta yang paling berharga untuk dijaga kepentingannya. Jadi izinkan saya untuk mengupas tajuk pidato ini dengan bertajuk kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Hadirin sekalian, sebelum isi Nisbah Hujah, izinkan saya untuk memberi definisi frasa tentang tajuk kata saya agar para hadirin terbuka minda, agar Dr. Fazizah tidak terpinga-pinga tentang apa yang saya sampaikan. Pertama sekali, teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk dan pengaplikasian produk serta peralatan ataupun sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam sekundari serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau juga merujuk kepada teknologi hijau juga merujuk kepada produk peralatan ataupun sistem yang telah mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Antara kriterianya adalah meminimumkan degradasi persekitaran, mengurangkan pemasukan sumber hijau pada kadar sifar ataupun yang rendah, menjimatkan tenaga dari sumber asli serta menggalakkan penggunaan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Hadirin dan hadirat sekalian, penerapan teknologi hijau adalah amat penting dalam kehidupan seharian. Antara kepentingan teknologi hijau adalah untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Bagaimana caranya untuk kita mengamalkan teknologi hijau ini? Pertama sekali, kita boleh menggunakan barang yang boleh digital semula seperti penggunaan plastik. Umum mengetahui penggunaan plastik sangat buruk kesan terhadap alam sekitar kerana ia mengambil masa 400 hingga 1000 tahun untuk diuraikan secara semajadi. Natijahnya, kesan pembuangan plastik semakin meningkat di tempat pembuangan sampah dan ataupun dihanyutkan ke lautan. Pada tahun 2020 saja, sebanyak 148,000 tan rakyat Malaysia telah menggunakan penggunaan plastik makanan. Jadi untuk menyelamatkan alam sekitar, kita boleh menggantikan penggunaan plastik dengan barang yang mudah untuk dilupuskan ataupun mesra alam. Sebagai contoh, kita mengambil situasi semasa membeli makanan. Pelanggan boleh menggantikan plastik dengan membawa bekas makanan sendiri pada rumah, kerana bekas makanan sendiri boleh digunakan banyak kali. Sama juga seperti dengan botol air. Seterusnya, kesan daripada sosial ialah ia dapat meningkatkan kualiti udara dengan cara menggunakan pengangkutan awam. Hal ini kerana semakin ramai individu yang menggunakan kereta sendiri, semakin banyak yang dapat menyumbangkan gas-gas berbahaya yang boleh menyebabkan jeremu, menipiskan lapisan ozon dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Penggunaan pengangkutan awam seperti bas, taksi, ETS amatlah digalakkan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap bahan aktif fosil yang boleh menjejaskan alam sekitar. Tambahan pula, di negara kita segelintir influencer pun ada yang telah menggunakan kereta berjenama Tesla, iaitu yang menggunakan sumber tenaga elektrik sebagai sumber utama mereka. Umum mengetahui bahawa sumber tenaga elektrik ini bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran alam, tapi ia juga dapat mengurangkan pencemaran bunyi di jalan raya. Hadirin yang dirahmati, jika saya telah nyatakan salah satu kriteria teknologi hijau adalah menjimatkan tenaga dan sumber asli serta menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Jadi di sini kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga yang jimat, berhemat dan bijaksana. Sebagai pengguna, amalan kecekapan tenaga boleh mengurangkan perbelanjaan, menjimatkan kos sara hidup dan mengelakkan pembaziran. Untuk bagaimana yang dikatakan sebagai ia dapat menjimatkan kos. Sebagai contoh, dia dapat daripada penggunaan tenaga solar yang telah menyumbang kepada peningkatan dan penggunaan tenaga solar. Kita sedia maklum tenaga ini merupakan tenaga yang bukan sahaja
kita sedia maklum tenaga tradisional ini sangat bergantung pada bahan fosil seperti arang batu dan gas asi, dan ia merupakan sumber yang sangat terhad berbanding dengan tenaga surat elektrik yang kita tidak perlu kisah berapa banyak liter perlu bayar. Jadi dengan melabur dalam penggunaan sistem solar sekaligus dapat mengelakkan diri daripada kenaikan harga utiliti yang tidak menentu. Lagipun tenaga solar ini merupakan percuma dan tidak akan habis. Tenaga solar adalah cara yang terbaik untuk mengurangkan jejak karbon dan untuk meminimalkan pembebasan gas rumah hijau. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya ia adalah untuk menggalakkan penggunaan elektrik yang mempunyai kemampuan label kecekapan tenaga pada setiap peralatan elektrik. Kerana untuk membuktikan bahawa peralatan elektrik tersebut adalah sangat cekap. Jadi, label ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga kepada setiap kilang-kilang yang mempunyai peralatan elektrik untuk mempromosikan peralatan cekap tenaga. Jadi, ia dapat dilihat pada label tenaga iaitu pada kadar 1 hingga kadar 5. Kadar 1 yang menunjukkan bahawa kadar itu kurang cekap tenaga dan kadar 5 adalah yang paling cekap tenaga. Jadi, jika rumah itu menggunakan label 5 bintang, ia dapat mengurangkan bil elektrik dan penggunaan elektrik di rumah. Jadi, tuntasnya teknologi hijau dan kecekapan tenaga selaras dengan pembangunan mampai yang mana pembangunan ini dilaksanakan selaras dengan keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi masa depan. Sehubungan dengan itu, kita perlu berganding bahu untuk memastikan generasi masa depan dapat memperolehi apa yang kita miliki sekarang. Perubahan gaya hidup dan perubahan gaya minda akan mengorak langkah untuk lebih menghayati tentang kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Jadi, oleh itu hadirin, bukalah mata, bukalah minda untuk memastikan sama-sama mengorakkan ajakan paradigma untuk mengamalkan amalan kecekapan tenaga dan teknologi hijau ini. Tepuk dada, tanyalah minda, dahil fikirlah sendiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminat Lestari mohon berus. Sekian, terima kasih. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kita teruskan lagi persembahan sayembara pidato kita dengan mempersilakan peserta yang seterusnya, Saudara Muhammad Rizal menghakimi bin Muhammad Rizal. Dengan ini saya mempersilakan. Bismillah itu pemulang kalam dengan nama Allah Khaliqul Alam. Berkat Muhammad Said Al-Anam, pendiri alam siang dan malam. Memetik satu hujah bin Zerman dan juga Hafman pada tahun 1999. Beliau menyatakan terdapat 3 punca yang menyumbang ke arah kemusnahan alam sekitar. Yang pertama, pertambahan populasi manusia. Kedua, kemusnahan tangan manusia sendiri. Dan yang ketiga, penggunaan tenaga sumber yang tidak cekap oleh pengurusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejabat mawar Serum Kasturi saya berikan kepada peneraju acara. Sekalung kasih sayang saya berikan kepada Dr. Fazliza yang merupakan pensyarah berkaliber, menabur masa untuk bakal pendidik berjenama. Baiklah, maudud pidato saya pada hari ini berbunyi di bawah lembayan kata alam sekitar anugerah istimewa. Bagi mencapai tujuan pengucapan awam saya bawakan 2 tema besar. Yang pertama, kecekapan tenaga dan yang kedua, teknologi hijau dalam kehidupan seharian manusia. Baiklah. Memetik tafsiran yang dikeluarkan oleh Universiti Toronto Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, membawa maksud kecekapan tenaga adalah penggunaan tenaga secara minimum bagi menghasilkan satu kerja yang sama demi menghasilkan sesuatu keputusan yang lebih baik. Saya beri analogi mudah. Jika kita diberi pilihan 2 jenis beras yang berbeza harganya tetapi kualiti dan juga beratnya sama, mana satu pilihan tuan-tuan dan puan-puan? Sudah pasti kita akan memilih beras yang lebih murah. Kenapa? Sudah pasti ia menjadikan kualiti dan kenikmatan setiap suapan nasi. Benar bukan? Baiklah, mari kita imbau kembali
pada tahun 2019 tak kala COVID-19 mencengkam Malaysia, telah berlakunya peningkatan penggunaan elektrik kediaman yang meningkat sebanyak 20% hingga 50%. Bagi menyedari kesedaran ini, bagi menyedari hakikat ini, pihak kerajaan tidak jemu-jemu menyeru rakyat Malaysia supaya mengamalkan amalan kecekapan. Misalnya, tindakan dilakukan oleh badan berperanan seperti Tenaga Nasional Berhad yang melakukan kempen kecekapan tenaga untuk menjentik sanubari rakyat Malaysia supaya sentiasa melakukan kecekapan tenaga. Umum mengetahui, menyusuri dunia teknologi ini, seakan-akan kita dituntut untuk memiliki kenderaan untuk memudahkan pergerakan. Tetapi sedar ataupun tidak sedar, trend pemanasan global yang mengisytiharkan tahun 2016 telah membuktikan 2016, 17, 18 merupakan tahun yang mempunyai pemanasan global yang paling tinggi. Sedar atau tidak sedar, 2 pulau di negara Tuvalu hampir tenggelam tak kala pemanasan global yang amat kiat berlaku. Baiklah, sebagai pengguna yang bijak, kenderaan hybrid dan juga produk elektronik yang mempunyai kecekapan elektrik yang tinggi perlu dipilih rakyat Malaysia demi menjaga kelestarian alam sekitar. Baiklah, kita bergerak kepada selesai untuk konsep kecekapan tenaga. Sekarang kita membuka jendela tentang kepentingan kecekapan tenaga. Baiklah, kecekapan tenaga menjanjikan pengurangan kos isi Malaysia, pengurangan kos isi rumah. Bagaimana tidak tuan-tuan dan puan-puan, jika isi rumah itu memilih produk elektronik yang 5 bintang kecekapan elektriknya, paip air ditutup apabila tidak guna, suis lagu ditutup apabila tidak diperlukan. Sebanyak hal inilah yang menyumbang ke arah pengurangan kos utility dan juga bil elektrik, dan jerentetan daripada itu akan berlakunya kos yang rendah bagi mengurus sebuah keluarga. Baiklah, hal ini bertepatan dengan pelancaran Earth Hour yang dianjurkan oleh tabung alam sekitar sedunia, yang mana menuntut satu dunia menutup suis lampu dan juga suis elektronik bagi menjentik rakyat Malaysia, rakyat dunia sekalipun untuk menghayati masalah pemanasan global yang kian berlaku. Lebih mengerikan lagi, pada Isnin yang lalu, saintis Kanada menjumpai satu lagi lubang di lapisan ozon, yang mana lubang itu lebih besar 7 kali ganda di lapisan ozon akibat pemanasan global yang pernah dijumpai pada tahun lalu di kawasan Antartika. Renungkan. Menurut saintis itu lagi, separuh daripada penduduk bumi ini berisiko menghadapi kanser kulit. Renungkan. Baiklah, sekarang kita bergerak pada konsep teknologi hijau, yang mana takrifan yang dikeluarkan oleh Universiti Islam Malaysia yang mengatakan teknologi hijau ini adalah sistem pembangunan yang menghasilkan produk, peralatan dan juga sistem yang mana bertujuan meminimumkan kesan alam sekitar daripada kesan buruk yang dilakukan oleh rakyat dunia. Hal ini sudah terang bersuluh bahawa teknologi hijau ini adalah berperanan penting bagi menyedarkan rakyat dunia untuk menyimbangi pembangunan dunia di samping menjaga keprihatinan, menjaga hak alam sekitar. Baiklah, dalam teknologi hijau ini juga menekankan penggunaan teknologi yang rendah karbon. Saya beri contoh mudah tuan-tuan dan puan-puan. Pada tahun 1960-an, Scotland menggunakan penggunaan sumber tenaga daripada gas asli dan juga arang batu. Pada tahun 2016, mereka ubahkan kepada tenaga alternatif, yang mana mereka menggunakan tenaga angin yang tidak menggunakan tenaga karbon atau menggunakan tenaga karbon. Inilah yang dimaksudkan teknologi hijau. Begitu juga dengan penggunaan alat yang dihasilkan oleh negara China yang menghasilkan penapis cerobong asap di setiap kilang, yang mana bagi mengelakkan pembebasan gas-gas yang berbahaya kepada manusia. Misalnya, menggunakan cerobong asap ini akan mengelakkan pengeluaran gas yang amat berbahaya seperti sulfur dioksida yang boleh memberi kesan terhadap manusia, misalnya asma dan sebagainya. Baiklah, saya beri contoh. Sedar di tanah kita pijak ini, pada tahun 19 pernah berlaku pencemaran alam. Hal ini dikatakan demikian kerana suatu ketika dahulu wujud satu kilang peleburan logam yang tidak mempunyai sifat tanggungjawab dan tidak menggunakan sistem
sistem pencemaran yang baik, yang mana mereka membebaskan asap yang amat berbahaya. Oleh kerana itu, Jabatan Alam Sekitar di Bukit Selamba telah mensita 2 kilang di Sungai Petani di kawasan perindustrian Bukit Selamba kerana tidak mengamalkan amalan kecekapan tenaga dan juga industri teknologi hijau. Jadi sedar ataupun tidak sedar, kita di penghujung pidato, kita perlu sedar bahawa kecekapan tenaga ini dan juga teknologi ini sedikit sebanyak membantu kita dalam membangunkan ekonomi negara di samping menjaga hak alam sekitar. Kita kena ingat, sesungguhnya kita dilahirkan sebagai manusia sebagai khalifah yang terdiri pada 3 huruf hijaiyah, khalafah. Tapi disebut sebagai khalifah kerana kita adalah pengurus terhadap alam sekitar. Bukannya khalafah disebut sebagai khilaf dalam penghasilan pengurusan dunia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kita teruskan lagi sayembara pidato kita dengan peserta yang seterusnya. Dan ini saya mempersilakan saudara yang segak lagi bijaksana, saudara Muhammad Muaz bin Muhammad Saidi. Kemilang danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka kata gelanggang pidato saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan kepada Dr. Hajah Fazizah binti Cik Ahmad, pensyarah IPC Campus Sultan Abdul Hadim, rakan-rakan sebelumnya saya yang saya hormati sekalian. Berdiri teguhnya saya di atas pentas pidato pada hari ini, ditambah pula dengan pagi yang dimana adalah untuk menyatakan pidato mengenai kelestarian alam mengenai kecekapan tenaga dalam kelestarian dan teknologi hijau dalam kehidupan. Kecekapan tenaga sebagaimana ditarikh oleh Mardiana pada tahun 2013 merupakan sumber tenaga yang kurang untuk digunakan, namun yang menghasilkan tenaga output yang sama dan diingini oleh kita sebagai pengguna rakyat Malaysia. Sebagai contoh, saya ambil perkakasan ataupun peralatan elektrik yang melabelkan kecekapan tenaga 5 bintang mampu menggunakan ataupun mampu menghasilkan tenaga output yang sama walaupun menggunakan tenaga yang cekap, iaitu sebanyak 25% lebih kurang berbanding dengan produk-produk yang lain. Ini bermakna penggunaan tenaga elektrik, perkakasan elektrik ini adalah kurang sebanyak 25% jika dibandingkan dengan produk-produk lain. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan penggunaan tenaga elektrik oleh perkakasan tersebut. Saya ambil contoh yang lain pula adalah jenis-jenis lampu yang digunakan pada zaman sekarang. Jika kita bandingkan dengan zaman dahulu, penggunaan lampu filament klasik penggunaan lampu LED pada zaman sekarang lebih dijadikan trend oleh masyarakat pada zaman sekarang disebabkan kecekapan tenaganya yang hampir sehingga 90% berbanding dengan lampu filament yang klasik yang hanya 10% dan lampu compact fluorescent lamp CFL yang hanya 50% sahaja. Secara ringkasnya, semakin tinggi kecekapan tenaga, semakin berfaedah tenaga output yang kita boleh ambil. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, kita bergerak kepada kepentingan kecekapan tenaga. Kepentingan kecekapan tenaga yang dominan yang sering kali dikaitkan dengan kecekapan tenaga ini adalah ia mampu mengurangkan penggunaan tenaga di rumah. Sebagai contoh yang saya ambil ialah akhbar berita harian pada tahun 2021 menyatakan pihak Tenaga Nasional Berhad Malaysia menyatakan permintaan elektrik di negeri-negeri semenanjung Malaysia telah meningkat daripada bulan Februari dan bulan Januari ke bulan Mac. Sebagai contoh, pada bulan Mac telah meningkat kepada 18,035 megawatt berbanding pada bulan Februari dan bulan Januari, di mana pada bulan Februari sebanyak 17,501 megawatt dan di bulan Januari pula sebanyak 16,585 megawatt. Hal ini tidak heran berlaku akibat daripada gelombang haba yang berlaku ditambah pula dengan taburan hujan yang rendah pada negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Misalnya di Kuala Kelantan
menghadapi krisis gelombang haba sehingga menjadikan negeri Kelantan tersebut meningkat suhunya kepada paras 36.8 darjah Celsius. Hal tersebut akan mendorong kepada penduduk-penduduk di Malaysia ini untuk menggunakan penyambat udara yang terdapat di rumah mereka dengan lebih kerap dalam tempoh yang lebih panjang. Oleh demikian, pihak TNB menasihatkan kepada kita untuk memastikan setiap perkakasan elektrik kita mempunyai taraf 4 atau 5 kecekapan tenaga bagi memastikan penjimatan tenaga elektrik dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, penyambat udara yang berlabelkan 4 bintang kecekapan tenaga menggunakan purata tenaga setahun sebanyak 1357 kW per jam. Oleh demikian, melalui pengurangan tenaga elektrik di rumah juga ia mampu mengurangkan perbelanjaan isi rumah. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada teknologi hijau. Hadirin dan hadirat sekalian, hadirat sekalian, sebagaimana yang kita tahu, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air mendefinisikan teknologi hijau sebagai pembangunan dan pengaplikasian produk, peralatan, sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi daripada kesan-kesan negatif aktiviti manusia. Apakah aktiviti manusia yang dinyatakan tersebut? Aktiviti tersebut adalah pengangkutan, penebangan hutan dan pembakaran bahan api yang akan memberikan kesan seperti pencemaran karbon dioksida, kesan rumah hijau serta peningkatan suhu bumi. Memetik laporan daripada panel antara kerajaan tentang perubahan iklim, IPCC menyatakan pelepasan karbon dioksida merupakan punca sebanyak 98% kepada pemanasan global yang akan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim tidak stabil pula akan menjejaskan tanah bumi yang indah ini seperti yang berlaku di Kanada dan Amerika Syarikat, gelombang haba yang meningkatkan suhu di negara Eropah tersebut sehingga melebihi 50 darjah Celsius. Di Malaysia pula, kita sedia maklum pada bulan Mac yang lalu negeri-negeri semenanjung Malaysia dibanjiri dengan banjir yang besar. Sebagai contoh, di negeri Johor, seramai 20,000 orang terpaksa dipindahkan akibat daripada banjir yang besar tersebut. Oleh demikian, melalui teknologi hijau ini, ia merupakan langkah saya terhadap isu dan fenomena perubahan iklim. Bila sebenarnya kita akan bergerak kepada mengapakah pentingnya teknologi hijau ini dilaksanakan, kerana ia mampu meningkatkan kualiti dan kesejahteraan alam sekitar sebagaimana dilaksanakan oleh pihak tenaga dan latihan boleh baru kecekapan tenaga dalam teknologi hijau seperti GT, USM dan telah berjaya menghasilkan bahan api berdasarkan minyak kelapa sawit, di mana pengarah mereka mengatakan mereka telah mengubah suai enjin van bergerak mereka yang berpaksikan kepada 100% penggunaan tenaga bahan api berdasarkan minyak kelapa sawit. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan kadar pelepasan karbon ke udara sebanyak 80% selari dengan fenomena pemanasan global. Maka sudah jelas bahawa melalui pengaplikasian teknologi hijau ini ia mampu mengurangkan mengurangkan setiap kesan negatif daripada aktiviti manusia. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengakhiri ataupun sebelum saya menutup tirai pidato saya pada pagi ini, saya ingin menegaskan bahawa kecekapan tenaga dan teknologi hijau ini merupakan kunci utama bagi memastikan ataupun menjaga kelestarian alam. Saya berharap apa yang saya sampaikan sebentar tadi akan membuka mata kalian semua betapa pentingnya kepentingan terhadap kecekapan tenaga dan teknologi hijau kepada kita sebagai penduduk rakyat Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat kesalahan ataupun cacat celah dalam setiap percakapan saya berharap mampu dimaafkan, kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muaz atas penyampaian pidato yang amat berkesan. Baiklah, sekarang kita akan menjemput peserta terakhir dalam pertandingan pidato kita pada hari ini. Jika itu, saya menjemput saudara Firdaus untuk menyampaikan pidatonya. Saudara Firdaus.
Salam Malaysia Madani. Memetik satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Utusan Malaysia bertarikh 5 Ogos 2022 telah menyatakan sikap jelek sebahagian besar rakyat Malaysia telah menjejaskan nama baik negara dengan suka membuang sampah di berantau tempat, telah menjadikan negara Malaysia berada di tangga ke-130 dalam Indeks Prestasi Alam Sekitar EPI. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pimpinan majlis, kombinasi intelektual berbisi yang dihormati Dr. Hajah Fazliza binti Syekh Ahmad, Pensyarah RPG Kampus Sultan Abdul Halim, dan seterusnya hadirin pewaris bangsa yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di pentas ini ingin menyebarkan sedikit dogma dengan penuh iltizam berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato saya, alam sekitar jangan dibiar. Secara konseptualnya, amalan hijau ditakrifkan sebagai aktiviti atau amalan yang bersifat mesra alam tanpa menjejaskan alam sekitar. Dua elemen penting, dua intrinsik penting akan saya kemukakan di bawah tajuk pidato saya, iaitu konsep kecekapan tenaga, dan yang kedua adalah penggunaan teknologi hijau. Seterusnya, saya akan pasti kalian tertanya-tanya apakah yang akan saya sampaikan, apakah berkaitan EPI yang merupakan kayu ukur tahap kebersihan sesebuah negara dengan pidato yang akan saya sampaikan. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya ingin memberikan ayat ringkas kepada kalian. Sekiranya masyarakat mengamalkan amalan lestari, sudah tentu negara akan mempunyai alam sekitar yang bersih dan terpelihara. Bagi menjawab persoalan yang bermain di benak fikiran kalian, saya akan menyatakan dua indikator perdana pada hari ini. Indikator saya yang pertama adalah kecekapan tenaga diamalkan, bumi kita diselamatkan. Contoh mudah yang mampu saya berikan supaya mampu membuka mata hadirin sekalian, sekiranya kita di rumah, kita membuka langsir untuk pencahayaan di siang hari tanpa perlu membuka lampu. Bukankah situasi itu masih memberi output yang sama? Namun, telah mengamalkan amalan penjimatan elektrik. Justru, marilah kita mengamalkan amalan menjimatkan elektrik, menjimatkan air dan mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Menurut satu kajian yang telah dijalankan oleh Junainah dan Hanim terhadap 100 orang mahasiswa sebagai responden, telah mendapati bahawa tahap amalan penjimatan elektrik berada pada kadar yang tinggi dengan mengamalkan menutup suis lampu, kipas dan semua peralatan elektrik sekiranya tidak digunakan. Perkara ini merupakan satu pencapaian yang baik dengan skor purata 4.52, telah membuktikan masyarakat Malaysia mempunyai kesedaran untuk mengamalkan amalan kecekapan tenaga dan menjimatkan elektrik. Selain itu, sebagai pengguna yang bijak, kita juga boleh memilih produk yang mempunyai label cekap tenaga. Tambahan lagi, produk yang mempunyai 5 bintang pada label tersebut adalah bersifat lebih jimat tenaga sebanyak 25% berbanding produk biasa. Allah membeli menang memakai. Justru pengguna seharusnya bijak memilih produk dan perkakasan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga sekaligus menjadikan mereka mengamalkan konsep kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian. Hadirin sekalian, 1001 kebaikan bakal diperoleh sekiranya masyarakat mengamalkan konsep penjimatan elektrik, penjimatan air dan konsep kecekapan tenaga. Antaranya mampu mengurangkan kadar pencemaran dengan mengurangkan penggunaan tenaga dalam kapasiti per hari. Menurut data Bank Dunia telah menyatakan jumlah penggunaan tenaga per kapita di Malaysia adalah sebanyak 2,967.54 kg oil equivalent yang merupakan kadar yang tinggi berbanding negara besar yang lain seperti Amerika Syarikat. Data ini juga menunjukkan konsep kecekapan tenaga penting bagi mengekalkan kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang bersesuaian dengan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang meramalkan akan mencecah 9.8 bilion manusia menjelang tahun 2050. Tuan-tuan dan puan-puan,
Seterusnya, saya akan meneruskan kepada indikator saya yang kedua, iaitu teknologi hijau di perkasa, alam sekitar tidak merana. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Adakah ini merupakan teknologi hijau? Adakah produk ini juga merupakan teknologi hijau? Sudah tentu tidak, rakan-rakan. Teknologi hijau menurut Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, teknologi hijau adalah semua peralatan atau sistem yang diwujudkan bertujuan memelihara alam sekitar. Oleh itu, usaha negara juga telah memandang kepentingan penggunaan teknologi hijau ini secara kritikal dan menubuhkan Dasar Teknologi Hijau pada tarikh 29 Julai 2009. Perkara ini menunjukkan bahawa negara turut memandang serius terhadap usaha menggunakan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Bukan itu sahaja, usaha ini juga bakal menemui kegagalan sekiranya masyarakat masih lagi berpegang pada stigma yang lama dan masih lagi berada pada takut mentaliti yang lama, iaitu tidak menerima pembaharuan renovasi yang teknologi hijau mesra alam. Seterusnya, sekiranya kita melihat pula kepada skop penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tamsilnya, penggunaan kenderaan yang menggunakan bahan api petrol akan membebaskan gas karbon dioksida, gas nitrogen dioksida, gas sulfur dioksida dan partikel halus logam berat ke udara. Dan perkara ini jelas memaparkan kenderaan hybrid mempunyai 1001 kebaikan lebih baik kerana bersifat mesra alam. Hadirin sekalian, usaha bukanlah usaha bagai menghitung bulu kambing dilaksanakan. Usaha yang produktif dan efisien dilaksanakan dalam memastikan masyarakat melihat kepentingan penggunaan teknologi hijau ini. Antara kepentingan teknologi hijau ini adalah mampu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, kesan pemanasan global dan perubahan iklim. Perkara ini sedikit sebanyak mampu memberikan kesan jangka masa panjang terhadap kita sebagai manusia dan kepelbagaian biodiversiti yang terdapat di negara kita. Bukan itu sahaja, sekiranya masyarakat sedar akan kepentingan penggunaan teknologi hijau dan menggunakan teknologi hijau ini dalam kehidupan seharian, maka teknologi hijau ini mampu diperkasakan dengan bersesuaian revolusi industri 4.0 dan masyarakat akan menggunakannya dalam pelbagai kehidupan serta kehidupan domestik. Hadirin sekalian, kesimpulannya, konsep kecekapan tenaga ini merupakan konsep pencakapan tenaga dan penggunaan teknologi hijau ini merupakan dasar yang penting dan perlu diasimilasikan dalam kehidupan masyarakat sekaligus mampu masyarakat menikmati kepentingannya. Bukan itu sahaja, pendedahan ini juga perlu diberikan terhadap masyarakat dan generasi muda melalui bidang pendidikan awal kanak-kanak dengan mendedahkan mereka dengan amalan hijau seperti menanam pokok, menjimatkan air, menjimatkan elektrik. Perkara ini persis peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya akhiri pidato saya pada pagi ini dengan serangkap pantun. Berkongsi kereta ingin ke Pekan, pergi dipandu pula secara perlahan. Teknologi hijau dijadikan pilihan, kecekapan tenaga dijadikan amalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta sayembara pidato kita pada hari ini. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.